اهدنا الصراط المستقيم. Tak angkut kan? Ha? Sembilan pula. Empat. Jilid ketiga, majlis keempat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Tuhfatul Tullab li Tawdihil Ibarati ala Kitab Idahil Albab li Muridin Nikahi bis Sawab. Karangan Tuan Guru Baba As-Suyuti hafizahullah ta'ala yang mensyarahkan kitab Idahul Albab ataupun yang kita kenal sebagai Idahul Bab li Muridin Nikahi bis Sawab, karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Kitab kita muka surat 92, perenggan kedua. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dan anak orang yang berjual kain dan saudagar tiada kufu dengan perempuan yang anak qadhi atau anak orang alim. Jadi sambung pada perbahasan skufu. Masih lagi bab skufu. Skufu ni antara tajuk yang panjang lebar dibahaskan, maka disebut dan anak orang yang berjual kain dan saudagar tiada kufu. Yang ni tiada kufu, anak orang tu makna lelaki lah. Lelaki yang bapaknya kerja jual kain, dan saudagar tu tidak sekufu dengan perempuan yang merupakan anak qadhi atau anak orang alim. Jadi kita tidak habis lagi membaca ta'liq ataupun syarah, sedikit syarah daripada kitab Kashfun Niqab fi bayani idahil albab li muridin nikahi bis sawab. Sekarang ni kita sudah jilid yang ketiga. Kalau kitab kita jilid ketiga ni muka surat 83. Qala, tajuk subtopik dia, perempuan yang bapa alim dalam fiqh, tafsir, hadis dan baki ilmu lain, tidak sekufu dengan lelaki yang alim tiga ilmu tersebut tanpa ilmu lain. Dia pun sebut. Syekh Ibn Qasim Al-Abbadi rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam hasyiah Ibn Qasim ala Tuhfatil Muhtaj
bahawa jikalau seorang perempuan mempunyai bapa yang alim dalam fiqh, tafsir, hadis dan baki ilmu selainnya, manakala lelaki tersebut mempunyai bapa yang juga alim dalam fiqh, tafsir dan hadis akan tetapi tidak alim ilmu selainnya, maka tidak sekufu kedua-duanya. Jadi seorang lelaki dan perempuan nak menikah, kemudian bapa perempuan ni contoh dia alim 4 ilmu, iaitu ilmu fiqh, tafsir, hadis dan nahwu. Nak bernikah dengan seorang lelaki yang bapaknya itu alim juga fiqh, tafsir, hadis tapi tidak alim nahwu, maka dia kurang satu, maka tidak sekufu dah. Tidak sekufu lelaki dan perempuan tu berkahwin. Begitu juga subtopik seterusnya, perempuan yang bapa alim dalam fiqh, hadis dan baki ilmu lain tidak sekufu dengan lelaki yang alim 2 ilmu tersebut tanpa ilmu lain. Contoh ilmu lain nahwu lah, kitabah atau mantik ya. Syekh Ibn Qasim Al-Abbadi rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Hasyiah Ibn Qasim ala Tuhfah bahawa jikalau seorang perempuan mempunyai bapa yang alim dalam fiqh, hadis dan baki ilmu selainnya, manakala lelaki tersebut mempunyai bapa yang juga alim dalam fiqh dan hadis akan tetapi tidak alim ilmu selainnya, maka tidak sekufu juga kedua-duanya. Jadi kesimpulannya kita ambil kata kunci sahaja. Bapa perempuan yang alim kalau lebih daripada bapa lelaki maka tak sekufu. Senang ceritalah. Dia subtopik sehari lepas pada tu sama lebih kurang ilmu leleng. Jadi kalau tapi ilmu hak sama lah. Ilmu hak sama. Maknanya kalau contoh perempuan tu lebih satu ilmu dari bapa perempuan tu lebih satu ilmu daripada bapa laki-laki tu. Dalam ilmu yang sama, contoh fiqh, tafsir, hadis. Dua-dua tu alim belaka, cuma bapa perempuan ni ada kelebihan alim satu ilmu, contoh mantik. Hak lelaki tadi, bapa lelaki tadi tidak alim mantik, maka tidak sekufu. Tu kalau 3 ilmu, kalau 2 ilmu pun samalah, kalau 1 ilmu pun sama. Perempuan yang bapa alim dalam fiqh, tafsir dan baki ilmu lain. Tadi fiqh dan hadis, ni fiqh, tafsir, samalah. Tidak sekufu dengan lelaki yang alim, dengan bapa lelaki, dengan bapa lelaki yang alim 2 ilmu tersebut tanpa ilmu lain. Syekh Ibn Qasim Al-Abbadi rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Hasyiah Ibn Qasim ala Tuhfatil Muhtaj bahawa jikalau seorang perempuan mempunyai bapa yang alim dalam fiqh, tafsir dan baki ilmu selainnya, manakala lelaki tersebut mempunyai bapa yang juga alim dalam fiqh dan tafsir akan tetapi tidak alim ilmu selainnya, maka tidak sekufu kedua-duanya. Sama sajalah. Perempuan yang yang bapaknya alim dalam hadis, tafsir dan baki ilmu lain, mana fiqh tidak alim, tidak sekufu dengan lelaki yang alim 2 ilmu tersebut, iaitu hadis dan tafsir tanpa ilmu lain. Syekh Ibn Qasim Al-Abbadi rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Hasyiah Ibn Qasim ala Tuhfatil Muhtaj bahawa jikalau seorang perempuan mempunyai bapa yang alim dalam hadis, tafsir dan baki ilmu selainnya, manakala lelaki tersebut mempunyai bapa yang juga alim dalam hadis dan tafsir akan tetapi tidak alim ilmu selainnya, maka tidak sekufu kedua-duanya, lelaki dan perempuan tu. Yang nak nikah lelaki dengan perempuan, tapi jadi tidak sekufu dengan sebab taraf bapa yang berbeza. Perempuan yang bapa alim dalam hadis dan baki ilmu lain, mana 2 ya contohnya, tidak sekufu dengan lelaki yang alim hadis tanpa ilmu lain. Dengan lelaki, yakni dengan bapa lelaki. Syekh Ibn Qasim Al-Abbadi rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Hasyiah Ibn Qasim ala Tuhfatil Muhtaj bahawa jikalau seorang perempuan mempunyai bapa yang alim dalam hadis dan baki ilmu selainnya, manakala lelaki tersebut mempunyai bapa yang juga alim dalam hadis akan tetapi tidak alim ilmu selainnya, maka tidak sekufu kedua-duanya. Sama saja. Seterusnya, perempuan yang bapa alim dalam tafsir dan baki ilmu selainnya, tidak sekufu dengan lelaki yang alim tafsir tanpa ilmu selain ilmu yang lain. Syekh Ibn Qasim Al-Abbadi rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Hasyiah Ibn Qasim ala Tuhfatil Muhtaj bahawa jikalau seorang perempuan mempunyai bapa yang alim dalam tafsir dan baki ilmu selainnya selain tafsir, manakala lelaki tersebut mempunyai bapa yang juga alim dalam tafsir akan tetapi tidak alim ilmu selainnya selain tafsir, maka tidak sekufu kedua-duanya. Samalah. Perempuan yang bapa alim dalam fiqh dan baki ilmu lain tidak sekufu dengan lelaki yang
alim, yakni bapa lelaki yang alim fiqh tanpa ilmu lain. Syekh Ibn Qasim Al-Abbadi rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Hasyiah Ibn Qasim ala Tuhfatil Muhtaj bahawa jikalau seorang perempuan mempunyai bapa yang alim dalam fiqh dan baki ilmu selainnya, manakala lelaki tersebut mempunyai bapa yang juga alim dalam fiqh akan tetapi tidak alim ilmu selainnya, maka tidak sekufu juga kedua-duanya. Selesai. Jadi kesimpulannya, dalam bab ilmu ni, kalau disebut bapa dengan bapa, kalau bapa perempuan tu lebih alim banyak ilmu daripada bapa lelaki, maka tidak sekufu. Hak tu ya. Jadi dia sekufu ni lebih pada hak perempuan. Bapaknya menghafaz separuh Al-Quran dengan 7 qiraat. Adakah sekufu ataupun tidak? Syekh Ali Syubran Malisi rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Hasyiah Ali Asyubran Malisi ala Nihayatil Muhtaj bahawa perempuan yang bapaknya menghafaz keseluruhan Al-Quran, perempuan yang bapaknya hafal seluruh Al-Quran 30 juzuk dengan satu cara bacaan qiraat, contoh hafz ke mana-mana lah, tidak sekufu dengan lelaki yang bapaknya menghafaz separuh Al-Quran dengan bacaan 7 qiraat. Sebab apa? Sebab beza dari sudut hafal banyak dan hafal sikit. Walaupun banyak qiraat lelaki itu banyak qiraat apa dah tu, tapi dia tak hafal semua. Maka lebih menonjol ke arah bapa perempuan tu kerana bapa perempuan tu hafal semua. Maka dia tidak sekufu dengan bapa perempuan yang hafal separuh walaupun 7 qiraat. Seperti mana diambil kira dari sudut menghafaz Al-Quran ini nisbah kepada bapa, maka begitu juga diambil kira pada segala abaknya. Abak mana datuk, moyang dan ke atas. Yang sebelah bapa. Seperti mana yang telah dibahaskan pada orang yang menjadi qadi dan orang alim. Seperti mana yang telah dibahaskan pada orang yang menjadi qadi dan orang alim. Yakni seperti mana yang telah dibahaskan pada orang yang menjadi anak qadi dan anak orang alim. Anak qadi dan anak orang alim, kalau dalam matan tadi tu disebut tidak sekufu dengan lelaki yang bapaknya berjual kain dan saudagar. Sama jugalah dengan dari sudut hafazan Quran. Kemudian, lelaki yang cemerlang ketika menuntut ilmu, sekufu dengan perempuan yang jahil. Kat kita hak bodoh-bodoh boleh lah. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Tuhfatul Muhtaj di Syarhil Minhaj bahawa penuntut ilmu yang cemerlang, flat, contoh, ketika menuntut ilmunya dan sebelum dinamakan dan dipanggil sebagai alim itu, sekufu dengan perempuan yang jahil. Sebelum dipanggil alim, maknanya dia orang yang menuntut ilmu dulu lah. Dia menuntut ilmu dan cemerlang dalam ketika menuntut ilmu tu, sekufu dah dengan perempuan yang jahil. Sebaliknya, kalau lelaki tersebut dia jahil, perempuan tersebut alim, tak sekufu lah. Nisbah tak sekufu sebab apa? Sebab perempuan lebih tinggi daripada lelaki tadi. Lelaki yang jahil dengan perempuan yang alim, sekufu kah? Ni soalan dia. Ada khilaf. Jadi Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Al-Fadhil Minhaj bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap orang lelaki yang jahil sama ada sekufu ataupun tidak dengan perempuan yang alim. Jadi ada khilaf ulama kalau seorang lelaki yang jahil sekufu ataupun tidak dengan perempuan yang alim. Maka khilaf. Kata pandangan pertama, ziyadah ar-rawdah. Ziyadah ar-rawdah maksudnya ialah kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Dan pada pertambahan Imam Nawawi yang sebut kultu. Kultu tu maksud ziyadatul rawdah. Kerana Rawdatul Talibin itu ringkasan bagi Asy-Syarhu Al-Kabir bagi Imam Ar-Rafi'i. Maka bila dia ringkaskan, jadi benda yang dia tak kata kultu tu, itu ringkasan Asy-Syarhul Kabir lah. Bila disebut kultu tu, aku kata, tu baru masuk ziyadatul rawdah. Orang lelaki jahil sekufu dengan perempuan yang alim. Ini merupakan pandangan asah yang dimuatkan dalam An-Najmul Wahhaj fi Syarhil Minhaj oleh Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala. Dia kata pandangan asahnya ialah sekufu. Tetapi pandangan kedua kata Imam Ar-Ruyani rahimahullahu ta'ala sebut tidak sekufu lelaki yang jahil dengan perempuan yang alim. Pandangan ini juga dipilih oleh Imam As-Subki rahimahullah. Bahkan beliau mengkritik pandangan Imam Nawawi rahimahullah dalam Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin dengan bahawasanya Imam An-Nawawi rahimahullah melihat ilmu yang diambil kira dari sudut sekufu itu pada pihak bapa. Jadi ada kritikan di sudut kepada Imam Nawawi yang tadi kita bahas
dari sudut alim tak alim pun dia ambil kira dari sudut pihak bapa lelaki dan bapa perempuan yang mana kita sebut tadilah. Jadi dia dikritik oleh Imam As-Subki rahimahullah yang mengambil tahap kealiman dari sudut pak. Dia tidak membahaskan dan tidak mengambil kira tahap kealiman dari sudut lelaki dan perempuan itu sendiri. Jadi pandangan yang kedua kata tak sekufu kalau orang lelaki yang jahil nikah dengan lelaki yang dengan perempuan yang alim. Maka mengambil kira ilmu pada perempuan itu sendiri lebih utama. Yang ini lebih utama berbanding mengambil kira dari sudut pak orang tu alim ataupun tidak. Oleh sebab itu Imam Ibnul Muqri rahimahullah menggugurkan pandangan Ar-Rawdah ini dalam kitabnya iaitu Rawdut Talib. Rawdut Talib pula ringkasan bagi Rawdah At-Talibin. Rawdah At-Talibin ringkasan bagi Asy-Syarhul Kabir oleh Imam Ar-Rafi'i. Asy-Syarhul Kabir tu Al-Aziz tu syarah kepada Al-Wajiz Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali Al-Wajiz ringkasannya kepada kitab Al-Basit. Al-Basit ringkasan pada Al-Wasit. Al-Wasit ringkasan bagi Nihayatul Matlaq fi Dirayatil Madhab. Nihayatul Matlaq ringkasan bagi anak murid kita anak murid Imam Syafi'i, Mukhtasar Al-Muzani apa semua tu. Hak tu pula ringkasan bagi tu jaluran sanad fiqh dalam mazhab Syafi'i. Maka Imam Ibnu Muqri pun gugurkanlah pandangan Imam Nawawi Rawdatul Talibi yang mengutamakan keilmuan bapa lelaki dan perempuan tersebut berbanding dengan keilmuan bapa lelaki dan perempuan itu sendiri. Habis, selesai. Hak tu berkaitan dengan sekufu. Maka sambunglah kitab kita ni dengan subtopik yang berikutnya, iaitu hina dan mulia pekerjaan itu mengikut adat negerinya. Okey, dari sudut pekerjaan, usaha, occupation. Dari sudut hina dan mulia ni nak tilik kok mana? Maka di subtopik dalam kitab Tuhfatul Tulak kita ni dia kata mengikut adat negerinya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala pada Raudhahnya, Raudhah Imam Nawawi. Dalam kitab Raudhah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dia kata bahwasanya sya'an hendaklah pada segala perkara yang tersebut itu iaitu pekerjaanlah diikuti adat negeri itu. Nombor dua, yakni negeri perempuan itu. Mana hak lebih mulia? Kalau saudagar lebih mulia, maka okeylah saudagar dengan contoh saudagar dengan tukang jahit. Saudagar lebih mulia daripada tukang jahit di negeri perempuan tu. Adapun negeri lelaki itu terbalik. Hak jahit tu lebih mulia daripada saudagar contoh. Jadi dia ambil kira hak mana? Dia ambil kira hak negeri perempuan tu. Pada segala pekerjaan seseorang. Nombor 3 tu disebut dalam kitab Rawdatul Talibin jilid yang ke-7 muka surat 82. Kerana bahwasanya sya'an orang yang berhuma itu, berhuma yakni bertanam padi, pada setengah negeri terlebih mulia daripada orang yang berniaga. Contohlah Kedah tu dia orang yang sek-sek padi belaka. Jadi menurut dia tu orang yang sek-sek padi ni lebih mulia daripada kerja usahawan contohnya. Maka tu untuk negeri Kedah. Kalau perempuan negeri Kedah maka dia kena ikut hak Kedah lah. Tetapi kalau contoh negeri lain selain daripada Kedah dia kata berniaga lebih mulia daripada berhuma ataupun bertanam padi. Maka itu kalau dia tu negeri orang lelaki tak diambil kira. Yang diambil kira negeri orang perempuan ni sebuah mulia dan hina pekerjaan tersebut. Dan setengah negeri yang berniaga itu terlebih mulia daripada yang berhuma iaitu yang bercucuk tanam bertanam padi tadi. Maka dikembalikan pekerjaan itu pada adat ini adat perempuan lah, adat yang perempuan tu duduk tu. Lebih aula jua. Itu aula jua. Noktah habis. Jadi kesimpulan hina dan mulia pekerjaan tu ikut adat negeri iaitu adat negeri orang perempuan. Bukan ikut hak lelaki sebab nak cari hak sekufu. Kaya miskin itu tidak diiktibarkan pada kufu. Yakni nisbah pada harta. Nisbah pada harta khilaf ulama lah. Adakah dia dikira sebagai sekufu ataupun tidak? Pandangan mu'tamad, pandangan asah disebut dalam kitab Kanzur Raghibin syarah kepada Minhajul Talibin tak dikira. Kerana itu benda dunia. Jadi kekayaan ni benda yang dunia lah. Dia sifat duniawi jadi tak diambil kira oleh syarak. Maka dia pun sebut dan tiada diiktibar, tiada diambil kira kaya dan miskin yakni pada sekufu.
Maka tafri'nya yang papa itu yang miskin lah. Kufu bagi perempuan yang kaya. Sekufu. Jadi tak ambil dikira. Jadi kalau atas pandangan kedua dia ambil kira, tak sekufu lah. Atas pandangan asah dan pandangan mu'tamad tidak diambil kira. Maka dia sekufu lah lelaki yang miskin dengan perempuan yang kaya. Kerana harta itu pergi datang. Pergi datang yakni boleh hilang, boleh kembali. Boleh ada, boleh hilang. Boleh habis, boleh ada balik. Seperti bayang-bayang yang hilang. Itu tanzir ataupun dia panggil misal, bandingan kepada pergi datang ni dengan bayang-bayang yang hilang. Bayang-bayang boleh ada, kadang-kadang boleh hilang, boleh ada balik. Dan tiada bermegah dengan dia dengan harta tadi yang mempunyai kemaluan. Kemaluan ni maruah, bukan kemaluan bawah tu. Tiada bermegah dengan dia dengan harta itu ataupun kaya miskin tu yang mempunyai kemaluan, yakni yang mempunyai maruah. Orang yang mempunyai maruah dia tidak bermegah-megah dengan harta yang dia ada. Ni dia panggil ambil tasawuf sikit lah. Jadi kalau orang tu dia tu ada harta, dia bermegah dengan harta dia, dia bukan orang yang bermaruah. Tu. Bahkan jatuh maruah dia. Dan yang mempunyai mata hati. Memang tasawuf ni. Nombor 5, iaitu ahlul basirah. Kalau ahlul basir, orang yang mempunyai mata lendir. Ahlul basirah, orang yang mempunyai mata hati. Iaitu mereka yang cerah mata hati. Seperti ulama' mathalan. Contohnya. Itu disebutlah kita Asnal Matalib, jilid yang ketiga, muka surat 138. Jadi orang yang bermegah-megah dengan harta ni, orang yang tak ada marwah. Dan tidak mempunyai mata hati yang cerah. Tu kata Syekh Daud ukir daripada Asnal Matalib. Habis. Kemudian kita masuk kitab kita Kashfun Niqab. Dia kata, kaya bukan syarat sekufu. Ni kita buat main khilah dia lah. Kata musannif tiada diiktibar kaya dan miskin. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam An-Najmul Wahhaj fi Syarhil Minhaj. Dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Al-Fadhil Minhaj telah menjelaskan bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap miskin dan kayanya seorang itu sama ada diiktibarkan, diambil kira dalam sekufu ataupun tidak. Jadi kita kata pandangan yang disebutkan Syekh Daud Fatani tak diambil kira dan pandangan itu pandangan yang asah. Sebab tu dia kata yang A itu pandangan asah. Kaya dan miskin tidak diambil kira sebagai syarat untuk sekufu, iaitu sekufu lelaki perempuan. Hal ini, air jatuh. Hal ini berlaku kerana harta itu cepat hilang dan habis. Itu yang disebut Syekh Daud tadi, pergi datang. Orang yang mempunyai maruah dan memandang sesuatu dengan mata hati itu tidak menjadikan kekayaan itu suatu kebanggaan. Itu pun disebut dalam Syekh Daud Al-Fatani. Mana dalam kitab Mughni dan An-Najmul Wahhaj pun sebut juga. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj bahawa tidak diambil kira tersebut pada uruf, sama ada pada orang Badui, orang yang menetap suatu tempat, orang yang bukan Badui lah. Orang Badui ni orang pindah randah. Orang Arab dan orang Ajam. Mana tak diambil kira? Miskin dan kaya ni, orang Ajam ke, orang Arab ke, orang Badui ke, bukan Badui ke, tak diambil kira dari sudut sekufu ataupun tidak. Bahkan orang yang mengambil kira ataupun memandang harta tersebut sebagai satu kebanggaan, dia tu orang yang tidak mempunyai hati yang cerah dan tidak mempunyai marwah. Habis. Itu pandangan asah. Pandangan kedua, pandangan muqabil asah. Bila kata muqabil asah, maknanya as-sahih. Pandangan ni pandangan kuat juga, cuma hak tadi lebih kuat. Dia kata diambil kira miskin dan kaya itu sebagai syarat untuk sekufu. Dia buat melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata adapun Muawiyah itu miskin yang tiada harta sama sekali. Ni ada orang tanya, Muawiyah ni macam mana? Oh, Muawiyah ni miskin, tak ada harta sama sekali. Seolah-olah kinayah ataupun petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan kahwin dengan Muawiyah sebab miskin. Jangan kahwin dengan Muawiyah sebab miskin. Maka hadis ini menjelaskan, kata seolah-olah miskin kaya itu juga diambil kira dalam bab sekufu. Imam Ibn Majah. Sedangkan ulama lain ambil hadis ni, faham kata boleh untuk mengumpat. Makna kita boleh mengatakan sesuatu kepada pasangan yang ingin dikahwinkan kalau kita orang tengah untuk menegahkan seorang tu kahwin dengan dia. Kalau dia tu ada sifat-sifat yang tak kena dengan
apa yang tidak kena ataupun tidak elok untuk dia tu tak kahwin dengan orang tersebut. Tapi pandangan kedua ni dia ambil hadis ni untuk faham sungguh. Memang betul miskin kaya tu dia ambil kira seperti mana sabda Nabi SAW pada zahirnya. Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala dalam Sunan Ibnu Majah, dan Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala dalam Sunan At-Tirmizi, dan Imam Al-Baihaqi rahimahullah telah mengeluarkan hadis daripada Samurah. Samurah ada, kalau ikutkan you tu ada misai Samurah nama dia. Bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Al-hasb, alif lam ha sin ba. Kita tu dia betul tu. H tu ada titik bawah tu mana ha. Al-hazb iaitu kelebihan yang dibangsakan kepada dunia itu ialah harta, sedangkan al-karam iaitu kelebihan dibangsakan kepada akhirat dan Allah Taala ialah taqwa. Jadi hadis Nabi SAW kata al-hasbu. Al-hasbu makna kelebihan yang dibangsakan, yang dinisbahkan kepada dunia, iaitu harta. Kalau al-fadlu, al-karam ya kelebihan juga. Kelebihan yang dibangsakan kepada akhirat. Dan Allah Ta'ala, apa dia? Iaitu at-taqwa. Jadi mana seolah-olah pandangan yang kedua ni mengambil hadis ini dari sudut ada dua pihak. Pertamanya takwa, yang keduanya harta. Maka dikira juga harta sebagai bab sekufu. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Al-Fadhil Minhaj bahawa sebab pandangan ini diambil kira kekayaan itu sebagai syarat untuk sekufu dengan perempuan lain ialah apabila lelaki tersebut merupakan orang yang susah, maka dirinya tidak akan sama sekali mampu menafkahkan anak yang hasil pernikahan mereka nanti. Dia takdir akan datang masa yakun, apa yang akan berlaku. Kalau dia miskin, dia susah nak beri nafkah pada zahirnya. Tanpa menafikan kita wajib beriktikad Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Tapi ni sebuah usaha ikhtiar. Zahirnya dari sudut fiqh macam tak mampu sebab dia miskin. Bukan itu sahaja, bahkan perempuan tersebut akan menjadi mudarat dengan sebab akan mendapat nafkah daripada suami yang merupakan orang susah. Jadi orang susah, kalau nanti kita akan mengaji bab nafkah, dia ada tiga lah. Kalau suami itu orang susah, nafkah dia sekian. Kalau bab zahirnya. Kalau suami dia sederhana, nafkah dia sekian. Kalau suami itu kaya, nafkah dia sekian-sekian. Kalau kaya dapat banyak sikit, kalau susah dapat sikit. Jadi itu akan memudaratkan perempuan. Sedangkan syarak amat menjaga. Sungguh perempuan punya hak. Hatta poligami sekalipun. Tak masuk lagi bab poligami tu. Akan datang tahu jadi apa tu. Kalau bab poligami tak tahu, memang syarah detail. Tapi bab poligami biasanya dia akan bahas hak-hak orang lelaki atas isteri. Supaya nak bagi tahu kata poligami itu satu benda berat. Poligami itu satu benda berat. Kalau dia ikut serta, beratlah mukallaf suami itu untuk tanggung apa hak-hak isteri yang perlu diberikan. Pandangan ini, pandangan yang kedua ni, disahihkan oleh Imam Al-Qaffal rahimahullahu ta'ala, Imam Salim rahimahullah, Imam Al-Fariqi rahimahullah. Jadi pandangan-pandangan yang muqabil asah ni biasa nama-nama hak pelik-pelik keluar. Hak pelik-pelik ni yang bukan mu'tamad, tapi disahihkan oleh mereka. Dan Imam Ar-Ruyani rahimahullahu ta'ala, Imam Ar-Ruyani kitab dia Bahrul Madhab. Bahrul Al-Madhab. Itu ada dijual di Darul Umar Al-Mukhtar. Kita tak beli lagi. Nak beli tu. Imam Al-Azra'i, tapi kita cetakan dikit Imam Al-Azra'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala telah menyatakan bahawa pandangan ini merupakan pandangan kuat mazhab yang dinaskan secara dalilnya. Yang ni pandangan ni kuat dari sudut dalil. Pandangan ini kuat dari sudut dalil. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i tidak semestinya mu'tamad itu dia kuat dari sudut dalil. Sebab itu ada namanya ikhtiarat Imam Nawawi. Jadi ikhtiarat Imam Nawawi, dia memilih pandangan tersebut kerana kuat dalil. Nisbah kuat dalil. Walaupun dia bukan pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Bukan bermakna pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i ini tak berdalil, bukan. Tu. Berdalil juga, cuma nisbah kuat dalilnya lebih dekat ke arah yang bukan pandangan mu'tamad. Itu ikhtiarat Imam Nawawi. Begitu juga ikhtiarat pandangan-pandangan yang terpilih oleh ulama-ulama yang selain daripada Imam Nawawi. Tetapi pandangan mu'tamad tetap ada melalui kaedah dan dalil istidlal yang digunakan oleh jumhur ulama mazhab Syafi'i. Jadi dikata pandangan yang kedua ni pandangan yang kedua ni kuat. Pandangan tersebut nisbah dia itu dalilnya kuat. Secara dalilnya dinaskan secara kuat.
Maka Al-Qadhi Husain rahimahullahu ta'ala telah berkata, manusia pada zaman kita sekarang mengambil kira harta tersebut sebagai ciri-ciri yang paling diutamakan dan kelebihan yang paling besar. Tu zaman dia, zaman sekarang petah lagi. Bila mari saja orang tu, dia tanya dah kerja apa. Tu. Tak ada dah cerita, hang ni ustaz tak ustaz ke, hang kerja apa lu? Rumah kat mana lah, kerja apa, gaji berapa, mana tahu. Ini zaman Qadhi Husain dah. Dia sebut dah, manusia pada zaman kita ni dia lah. Pada zaman dia sekarang ni dah ambil kira harta dah. Jadi kita boleh cek Google, Qadhi Husain ni dia hidup zaman bila. Nak banding dengan zaman kita, dah 1400 lebih hijrah ni, dah berapa ratus tahun dah berpisah dengan Qadhi Husain. Start daripada dia sampai sekarang, ambil kira dah harta, kalau orang nak mari minta, dia punya anak. Namun begitu, seluruh al-ashab sini, al-ashab asy-syafi'iyah lah, ashabul wujuh, tidak mengirakan harta tu sebagai syarat untuk sekufu dengan perempuan lain. Jadi seluruh ashabul syafi'iyah memu'tamadkan kaya, harta, miskin, ataupun harta itu sendiri tidak diambil kira dari sudut sekufu ataupun tidak lelaki itu dengan perempuan tersebut. Seterusnya, wali menikahkan anak perempuannya dengan lelaki yang susah secara ijbar. Sekarang ni kita kata berlaku khilaf di kalangan ulama, harta itu boleh sekufu ataupun tidak, diambil kira dari sudut sekufu ataupun tidak. Jadi kita kata pandangan asah tidak diambil kira. Jadi dari sudut sekarang ni, kalau wali menggunakan hak ijbar, hak untuk memaksa anak darahnya untuk menikahi dengan perempuan yang dengan lelaki yang susah, boleh ke tak? Sebab lelaki wali mujbir ada hak ijbar, ada hak paksa anak dara dia untuk kahwin ni dengan syarat-syarat dia. Antara syarat dia kena menikah dengan suami yang sekufu. Sekarang ni miskin dan kaya tidak diambil kira menurut pandangan asah. Jadi sah ke tak lelaki ni ataupun bapak dia ni menikahkan anak perempuannya dengan lelaki yang susah? Maka dia pun kata, walaupun menurut pandangan A tidak dia syarat, pandangan A hak sebelah tu lah. Pandangan A, pandangan asah tu. Tidak disyaratkan kesenangan dan kekayaan itu sebagai syarat untuk sekufu dengan perempuan lain. Akan tetapi Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughni bahawa terdapat satu masalah tidak sah pernikahan jikalau wali seorang perempuan menikahkannya dengan lelaki yang susah. Tak sah juga. Mana kata walaupun pandangan A, pandangan asah mengatakan tidak diambil kira susah dan senang dari sudut kekayaan harta itu untuk jadi sekufu, tetapi kalau wali dia menggunakan hak ijbar, hak untuk memaksa anak dara dia menikah dengan perempuan, dengan lelaki yang miskin ataupun lelaki yang susah, tidak sah juga. Maka jikalau wali mujbir menikahkan anak perempuannya dengan seorang lelaki yang susah secara ijbar dengan mahar mithil, niscaya tidak sah pernikahan tersebut. Namun begitu, masalah ini bukannya terbina atas diambil kira kesenangan dan kekayaan lelaki sebagai syarat sekufu dengan anak perempuannya, seperti mana disebutkan oleh Imam Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala. Sebaliknya, pernikahan tersebut tidak sah kerana wali perempuan tersebut telah merendahkan hak anak perempuannya. Bukannya tak sah tu dari sudut tak sekufu kot, bukan. Tak sah dari sudut mana? Dari sudut wali perempuan telah merendahkan hak anak perempuannya. Iaitu hak anak perempuannya ada hak atas harta bakal suami dia nanti. Jadi kalau dia sengaja untuk memberikan dia suami yang susah, maka seolah-olah dia telah mengurangkan kadar hak harta isteri yang anak dia yang patut dapat daripada suami itu kerana menikahkan dengan orang susah. Maka hukumnya ini seperti wali mujbir menikahkan anak perempuannya dengan seorang lelaki yang tidak sekufu. Seolah-olah, seperti, bukan tepat begitu, tapi seperti, seolah-olah dia menikahkan lelaki yang tidak sekufu. Padahal sekufu dengan tak sekufu atas pandangan asal tidak diambil kira. Tetapi tidak sah juga dengan sebab dia merendahkan martabat anak perempuan dia sendiri dari sudut hak harta ke atas suami dia. Kerana suami dia orang susah. Maka harta suami dia akan berkurangan. Dan beri kepada anak dia pun dalam keadaan berlebih kurang. Habis. Ciri-ciri yang tidak dikira sebagai syarat sekufu. Menurut Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini lah. Kita kata menurut Syekh mana boleh jadi hal lain diambil kira. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah ta'ala telah menjelaskan dalam Mughnil Muhtaj la ma'rifati al-fadhil minhaj
bahawa terdapat beberapa ciri-ciri yang tidak dikirakan sebagai syarat sekufu apabila seorang lelaki hendak bernikah dengan seorang perempuan lain. Yang kita nampak tadi, subtopik tadi dari sudut miskin gaya. Jadi adakah sifat-sifat lain yang tidak diambil kira dari sudut sekufu? Ada. Pertamanya kecantikan. Kecantikan tak ada. Mana kena handsome dengan cantik? Tak. Tidak sekufu. Tidak diambil kira dari sudut kecantikan. Kerana kecantikan tu benda duniawi saja. Yang kedua, negeri. Negeri Terengganu dengan sama Terengganu. Tak ada. Negeri Pulau Pinang dengan Pulau Pinang. Tak ada. Yang ketiga, sejahtera daripada aib lain yang boleh orang ramai menjauhkan diri seperti buta. Sejahtera mana selamat daripada aib lain yang boleh orang ramai menjauhkan diri seperti buta. Buta tidak diambil kira dari sudut sekufu. Kalau buta tak sekufu dah dengan orang yang tak buta. Tak. Dan yang keduanya terpotong anggota. Sama juga. Contoh lelaki itu terpotong anggota tangan. Adakah sekufu dengan perempuan yang terpotong kaki? Sekufu. Dia tidak diambil kira. Kemudian bentuk yang mencacatkan, meskipun ini dikirakan oleh Imam Ar-Ruyani rahimahullah sebagai syarat sekufu sekalipun. Ini mana? Ghayah lirraddi. Jadi kitab-kitab mutaakhirin kalau dia buat ghayah, biasanya ghayatun lirraddi. Ghayah untuk mengkritik pandangan yang sebaliknya. Imam Ruyani kata dari sudut bentuk kecacatan pun diambil kira. Tapi Imam Syekh Khatib Syirbini mengatakan tak diambil kira kecacatan tersebut. Yang seterusnya bakhil. Bakhil ni kedekut lah. Jadi kedekut pun tidak diambil kira dari sudut kesukufuan. Kemuliaan, darjat, tinggi. Tinggi ni nisbah tinggi pendek. Adakah orang lelaki tinggi itu mesti sekufu dengan perempuan yang tinggi juga? Ada tak ada tu. Pendek sama juga. Itu dari sudut ketinggian fizikal saja tidak diambil kira. Tu benda duniawi. Orang lelaki tua dengan perempuan yang muda, sekufukah? Orang tua umur 100 tahun. Nikah dengan perempuan 18 tahun. Masuk paper itu. Maka adakah sekufu? Dari sudut sah, memang sah sekufu ke tak? Kita tengok. Syekh Adamili rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama apabila lelaki yang tua dengan perempuan yang muda sama ada sekufu ataupun sebaliknya. Khilaf ulama. Pandangan pertama, Imam Ar-Ruyani rahimahullah ta'ala berkata, lelaki yang tua tidak sekufu dengan perempuan yang muda. Tak sekufu. Yang kedua adalah pandangan yang asah, iaitu mu'tamad, kedua-duanya sekufu. Namun begitu, lebih utamanya, lebih afdal, lelaki yang tua tidak bernikah dengan perempuan yang muda. Kerana boleh jadi dia tidak boleh memenuhi syahwat perempuan tersebut. Kerana syahwat perempuan darah ni kuat. Tidak seperti orang tua. Jadi orang tua kalau dapat kalau orang tua tersebut dia lemah batin dia, lemah syahwat dia, boleh jadi dia tidak boleh melangsaikan syahwat isteri dia hak muda tadi. Jadi lebih utama hak tua nikah hak tua lah. Hak muda nikah sama muda. Negeri atau tempat tinggal menjadi syarat sekufukah? Jadi berlaku khilaf lah. Kalau kita tengok tu, Syekh Khatib Syirbini tadi kata negeri tidak diambil kira dari sudut sekufu. Tapi sebenarnya ada khilaf. Syekh Adamili rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama pada tempat tinggal atau negeri yang seseorang lelaki tinggal menjadi syarat sekufu ataupun tidak dengan perempuan. Pandangan pertama tidak dikirakan sebagai syarat sekufu. Ini pandangan yang mu'tamad. Pandangan yang kedua, Syekh Al-Imrani rahimahullah dan Imam Ibn Salah rahimahullah telah menukilkannya daripada Syekh As-Samiri rahimahullah. Dia kata, sebahagian kaum mengambil kira tempat tinggal atau negeri sebagai syarat sekufu. Maka orang yang tinggal di gunung tidak sekufu dengan orang yang tinggal di Madinah, Mekah, Basrah dan Kufah. Tapi itu bukan pandangan mu'tamad. Habis, selesai. Betul? Baca orang. Nanti ada membetuli. Okay, habis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan tiada membetuli oleh setengah sifat yang kepujian akan setengah kebencian. Betul. Dan tiada membetuli oleh setengah sifat yang kepujian akan setengah kebencian. Yang ini setengah sifat kebencian. Apa tu? Nombor 1. Yakni tidak dapat diganti-gantikan antara sifat kepujian dan kebencian. Tak faham lagi tu? Tengok pula dobit kita. Sifat kepujian tidak dapat menggantikan sifat kekejian nisbah sekufu. Kata musannif tiada membetuli oleh setengah sifat yang kepujian akan setengah kebencian.
Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala telah menjelaskan dalam Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Alfadhil Minhaj bahawa menurut pandangan yang asah, sebahagian ciri-ciri yang diambil kira dalam bab sekufu itu tidak dapat digantikan dengan sebahagian ciri-ciri lain yang kurang dan rendah martabatnya. Okey, contohnya, dia kata secara umumnya yang diambil kira dalam bab sekufu ni tak boleh ganti. Contoh kita ganti ya. Contoh kita kata perempuan ini aling, lelaki jahil. Tetapi lelaki ni ada kelebihan nisbah. Contoh kita kata, contoh macam mana? Contoh kita kata perempuan ni aling tapi fasik. Lelaki ni tidak aling, jahil tapi soleh. Jadi bolehkah kita kata sekufu sebab kita boleh ganti. Hak aling kita ganti dengan sekufu hak soleh. Perempuan aling, lelaki jahil. Tetapi lelaki soleh, perempuan fasik. Sekufu ke tidak boleh ganti tak? Aling tadi jadi sekufu dengan soleh tak boleh. Boleh kita gantikan aling hak yang jahil tu, lelaki hak jahil ni kita ganti dengan hak soleh, sekufu dengan alim perempuan. Tak boleh, tak boleh. Sebab apa? Sebab hak yang ciri-ciri hak baik tidak boleh digantikan dengan ciri-ciri hak buruk. Boleh. Dari sudut nisbah sekufu. Maka dia pun buat contohlah saat topik kita ni. Perempuan ajam yang merdeka, tidak sekufu dengan lelaki Arab yang hamba. Tengok. Ajam, Arab. Arab lebih lah daripada ajam. Tapi hamba merdeka. Merdeka lebih lagi. Tengok. Jadi perempuan ajam. Jadi perempuan ni kurang dari sudut ajam. Lebih dari sudut merdeka. Lelaki ni lebih dari sudut Arab. Kurang dari sudut hamba. Boleh ke tak jadi sekufu? Maka Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Alfadhil Minhaj bahawa perempuan ajam yang merdeka itu tidak sebanding, tidak sekufu dengan lelaki Arab yang hamba. Maka kedua-dua orang tersebut tidak sekufu untuk dinikahkan. Itu kaedah dia. Sifat yang terpuji ada pada perempuan lain daripada sifat terpuji yang ada pada lelaki. Maka itu tidak sekufu. Yang terpujinya apa dia? Contoh merdeka bagi orang perempuan. Lelaki hamba. Tapi lelaki ada sifat terpuji lain, iaitu di sebuah Arab. Dia perempuan ni ajam. Adakah boleh sekufu sebab kira orang panggil apa? Tolak sama tolak, tambah sama tambah. Hak kurang ni kita tampal hak yang lebih hak lain. Hak kurang sini pula kita tambah hak lebih hak lain. Tak boleh. Mestilah kena sama. Kena sama. Tidak boleh ganti hak kurang dengan hak lebih dengan hak kurang. Perempuan Arab yang fasik tidak sekufu dengan lelaki ajam yang baik. Tengok. Nisbah perempuan lebih pada Arab. Yang nisbah lelaki hak lebihnya yang baik, yang soleh. Hak perempuan ni fasik. Adakah sekufu? Tak sekufu juga. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala telah menyatakan dalam Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj bahawa perempuan Arab yang fasik tidak sebanding, tidak sekufu dengan lelaki ajam yang baik, yang soleh. Maka mereka berdua tidak sekufu dalam perkahwinan. Habis. Perempuan yang selamat daripada aib yang menghinakan tidak sekufu dengan lelaki yang sedemikian. Yang ini lelaki yang dengan lelaki yang sedemikian, ini dengan lelaki yang ada aib yang menghinakan. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughni bahawa perempuan yang selamat daripada aib yang menghinakan tidak sebanding dengan lelaki yang mempunyai aib tersebut seperti buta dan sebagainya. Tapi ini khilaf lah. Jadi Syekh Khatib Asy-Syirbini tadi sebut buta dan sebagainya, kekurangan tu tidak diambil kira dari sudut sekufu. Boleh jadi ada pandangan ulama lain mengatakan diambil kira juga dari sudut sekufu. Jadi atas pandangan mengatakan boleh diambil kira juga atas pandangan sekufu tu, maka adakah boleh dikahwinkan perempuan yang selamat daripada aib dengan lelaki yang tak selamat daripada aib? Tidak sekufu. Sebab ada kurang. Tidak sebanding dengan lelaki yang mempunyai aib tersebut seperti buta dan sebagainya. Maka kedua-dua orang tersebut tidak sekufu untuk dikahwinkan. Perempuan merdeka yang fasik tidak sekufu dengan hamba lelaki yang baik. Merdeka ni kelebihan bagi perempuan. Fasik kekurangan bagi perempuan. Soleh kelebihan bagi lelaki tadi, tetapi kurang dari sudut hamba. Sekufu ke tak? Tak sekufu. Kerana kesekufuannya itu tidak sama. Itu dia punya kaedah umum tadi. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Alfadhil Minhaj bahawa perempuan merdeka yang fasik tidak sebanding dengan hamba lelaki yang tidak fasik.
Oleh itu mereka berdua tidak sekufu dengan bab pernikahan. Sebab apa tak sekufu? Sebab sifat kepujian tidak dapat menggantikan sifat kekejian, nisbah sekufu. Kekejian pada perempuan tu nisbah fasik. Kelebihan pada perempuan tu merdeka. Adapun lelaki itu kelebihannya dia soleh, tetapi kekurangannya dia pula hamba. Maka tidak boleh tampung antara satu sama lain. Perempuan baik yang baru dimerdekakan tidak sekufu dengan lelaki fasik yang merdeka. Perempuan baik itu di sebuah perempuan kelebihan dia baik, soleh. Tetapi kurangnya baru dimerdekakan. Mana mu'taq, orang yang baru dimerdekakan. Nisbah lelaki pula hak kurang fasik, tetapi hak lebih ni nisbah merdeka. Sekufu tak? Tak sekufu. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Tuhfah Al-Muhtaj bi Syarh Al-Minhaj bahawa orang perempuan yang baru dimerdekakan oleh penghulunya itu tidak sebanding dengan lelaki fasik yang merdeka pada asalnya. Merdeka pada asal mana tidak pernah dimerdekakan oleh seorang, memang dia merdeka dah. Maka kedua-dua orang tersebut menjadi tidak sekufu dalam pernikahan. Noktah. Perempuan merdeka yang fasik dan jahil. Dahlah fasik jahil pula. Tidak sekufu dengan hamba lelaki yang baik dan alim. Perempuan merdeka, hak tu kelebihan dia. Hak kekurangan fasik dan jahil. Hak kekurangan lelaki ni hamba, hak lebihnya alim. Tak sekufu, tak sekufu. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Tuhfatul Muhtaj bi Syarh Al-Minhaj bahawa perempuan merdeka yang fasik dan jahil itu tidak sebanding, tidak setara, tidak sekufu dengan hamba lelaki yang baik dan alim. Walaupun alim, tapi dia ada kurang dari sudut lelaki hamba. Kemudian, oleh itu, mereka berdua tidak sekufu dalam perkahwinan. Habis selesai. Habis. Masuk satu topik seterusnya, menikahkan anak lelaki yang kecil dengan hamba perempuan. Menikahkan anak lelaki yang kecil dengan hamba perempuan. Anak lelaki kecil, mana dia belum balik. Dia menikahkan dengan seorang hamba perempuan. Boleh ataupun tidak. Maka Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menerangkan ini dari sudut apa ni? Anak lelaki ni sebuah budak-budak. Hamba perempuan ni sebuah dah balik. Cuma anak lelaki ni, dia ni bukan hamba lah. Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa tidak boleh bagi wali, yakni bapa, untuk menikahkan anak lelakinya yang masih kecil dengan seorang hamba perempuan. Hal ini berlaku kerana anaknya yang masih kecil tersebut tidak dibimbangi akan berlaku perzinaan atasnya. Ini illah. Dalam kitab Najmul Wahash, syoknya dialah dia bagi illah, dia bagi dalil. Itu antara syok lah. Dalam kitab Minhajul Talibin, 3 kitab yang syok. Yang ringkas lah. Bukan ringkas. Yang syok maksudnya, kita boleh faham hukum serta illah. 3 kitab. Pertamanya kitab As-Sirajul Wahash fi Syarhil Minhaj. Yang keduanya kitab Syarah Al-Mahalli. Yang ketiga kitab An-Najmul Wahash. 3 kitab ni bezanya ialah As-Sirajul Wahash tadi, itu kitab paling ringkas kali. Dia sebut hukum, ada khilaf, dia sebut khilaf lah kau. Khilaf pun ringkas dia sebut. Fafihi khilaf. Pandangan asah, sekian. Muqabil asah, sekian. Kalau ada 3 pendapat, 3 lah letak. Tanpa disebut dalil. Tanpa disebut dalil. Dan tanpa disebut illah. Tanpa disebut illah. Tak silap kita lah. Tanpa disebut illah. Mari syarah mahalli, dia sebut illah. Mari syarah mahalli, dia sebut illah. Kadang-kadang illah tersebut berserta dalil, kadang-kadang tidak. Kebanyakannya tidaklah. Kebanyakannya berdasarkan kaedah ataupun illah begitu saja. Tapi mari An-Najmul Wahash, dia bukan setakat letak illah sekali dalil. Jadi illah dan dalil inilah yang orang peringkat muntahi dalam fiqh perlu tahu. Supaya kadang-kadang ada masalah itu tak ada dalam kitab, tetapi dia sama sebab illah yang sama. Jadi illah sebab apa tidak sah? Bapa laki-laki tadi menikahkan anak kecilnya dengan hamba perempuan. Sebab anak lelaki tadi tidak ada perasaan kebimbangan. Boleh terjatuh zina. Sebab dia budak, tak ada syahwat lagi. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Al-Fadhil Minhaj bahawa ini berbeza dengan anaknya yang gila. Kerana harus bapaknya itu menikahkan anaknya yang gila dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syarak. Yang ni apa syarat dia? Dulu dia sebutlah. Syarat dia ialah kalau orang gila tersebut, dia huyung hayang depan orang perempuan.
memang dia syok kat orang perempuan, dia duduk keliling dengan orang perempuan, maka itu kena menikahkan dia. Sebab dia ada syahwat dah ketika tu. Orang gila lain. Berbeza dengan budak kecil tak ada syahwat, tidak ada kebimbangan untuk berlaku zina. Tapi orang gila ada kebimbangan untuk berlaku zina dengan ada qarina, ada alamat yang dulu disebut, iaitu dia mengelilingi wanita-wanita kerana dia syok dengan wanita tu. Maka hak tu dia kena nikahkan. Habis. Bapa menikahkan anak lelakinya yang murahiq dengan hamba perempuan. Bapa menikahkan anak lelakinya yang murahiq. Yang murahiq ni dekat-dekat balik. Dia ada as-sabi, al-murahiq, al-baligh. Al-baligh tu baliklah. Al-murahiq dekat-dekat balik. Contoh dia tidak balik dengan keluar air mani, dia tidak balik dengan keluar haid nifas kalau bagi perempuan, maka dekat-dekat 15 tahun tu dia panggil murahiq. Dia akan balik dengan umur. Maka dekat-dekat, contoh 14 tahun setengah dan sebagainya, dipanggil murahiq bagi lelaki, kalau perempuan murahiqah. Jadi apakah hukum bapa lelaki ni menikahkan anak lelakinya yang murahiq dengan hamba perempuan? Tadi budak kecil. Maka dia syarah panjang sikit. Dia kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj bahawa kadang-kadang tidak terpakai pandangan yang mengatakan tidak boleh menikahkan anaknya itu pada anaknya yang murahiq. Kadang-kadang. Kenapa begitu? Hal ini kerana lelaki yang murahiq itu syahwatnya semakin membiak dan membesar. Beza dengan budak kecil. Budak kecil tidak ditakuti bimbang zina. Tetapi murahiq ni dia syahwat ni makin berkembang. Walaupun dia tidak balik, tidak ada air mani lagi, tapi ke arah situ tu ada. Jikalau seseorang mengatakan bahawa perbuatan lelaki yang murahiq ini tidak dianggap zina jikalau dirinya bersetubuh dengan perempuan lain, maka dapat dijawab semula bahawa perbuatan orang gila juga sedemikian. Kalau kita berdalilkan, kalau orang lelaki murahiq ni berzina setubuh sekali pun tak dosa sebab dia belum balik. Macam tu kita pun kata tak boleh lah orang kita nikahkan orang gila. Orang gila pun bukan-bukanlah. Jadi kita kata tak boleh kita jawab orang murahiq tidak boleh dan tidak sah bapaknya menikah dengan hamba perempuan atas jalan sebab sebab apa? Sebab murahiq itu syahwatnya semakin membiak. Dan kalau kita kata murahiq ni kalau zina pun tak dosa, maka apatah lagi orang gila. Orang gila bukan-bukanlah. Sedangkan orang gila dari sudut syarak, kalau dia sampai syahwat dia perlu dinikahkan. Tu. Iaitu tidak dipanggil zina. Orang gila kalau dia bersetubuh sekalipun tak dipanggil zina, dah tidak berdosa ketika dirinya bersetubuh dengan perempuan lain. Perkara tersebut berlaku hal keadaan para ulama mengharuskan orang lelaki yang gila tersebut bernikah dengan hamba perempuan ketika takut berlakunya zina. Walaupun orang lelaki yang gila tadi bukanlah, tapi takut berlakunya perzinaan tetap dinikahkan. Maka kenapa tidak kita katakan perkara yang sama pada orang lelaki yang murahiq tersebut? Ini hujah Syekh Ibn Hajar. Kenapa kita kata lelaki murahiq boleh dinikahkan dengan anak hamba perempuan? Tak boleh kita atas pandangan yang macam anak kecil tadi, iaitu tidak sah. Namun begitu Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menyatakan bahawa harus untuk seseorang mengkritik pandangan di atas dengan pandangan atas ni lah, pandangan yang kata boleh ni, dengan bahawasanya persetubuhan yang berlaku pada orang gila menyerupai dengan persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang berakal, nisbah inzal, iaitu mengeluarkan mani dan selainnya. Sebaliknya, persetubuhan yang berlaku pada seorang lelaki yang murahiq tidak berlaku sedemikian. Apa? Iaitu tidak mengeluarkan mani. Kalau mengeluarkan mani, dia balik. Tu. Jadi, Syekh Ibn Hajar pula twist kata, boleh je orang nak kritik pandangan yang kita kata boleh tu. Yang kita kata di atas kata boleh tu. Macam mana? Kata persetubuhan orang gila ni menyerupai dengan persetubuhan orang berakal. Nisbah mana? Wajah syabah dia. Wajah syabahnya nisbah dia tu mengeluarkan mani. Adapun murahiq tak keluarkan mani. Adapun murahiq tidak keluarkan mani. Maka kalau kita kata nak kritik juga pandangan kata, murahiq ni tak boleh kahwin jugalah sebab dia bukan ada mani pun. Pun boleh juga kata Syekh Ibn Hajar. Ini dia panggil ajar cara berhujah. Sebaliknya, habis. Oleh itu, tidak boleh diserupakan antara persetubuhan yang berlaku pada orang gila dengan lelaki yang murahiq. Jadi Syekh Ibn Hajar nyatakan pandangan, dia kritik pandangan yang dinyatakan. Selain itu, dakwaan yang mengatakan bahawa lelaki yang murahiq tersebut ketika itu syahwatnya makin berkembang dan besar itu tertegah. Kerana syahwatnya ketika itu ialah syahwat yang dusta, syahwat yang bohong, tak ada air mani pun.
Jadi kalau kata syahwat makin biak pun nak kata macam mana biak tu? Adakah sampai keluar air mani? Tak boleh sebab dia bukan lagi balik. Dia tidak boleh keluar air mani lagi. Hal ini kerana pada ketika murahik tu, syahwatnya tidak mendorongnya sebagai dorongan yang kuat untuk melakukan maksiat. Walaupun ada dorongan, ada syahwat, tapi syahwat tu tidaklah seperti orang balik yang mana kalau jumpa orang perempuan nak setubuh sampai melakukan maksiat. Tu hujah dia. Tu Syekh mengajar. Jadi dia mengatakan hujah hak pertama, dia rad balik hujah cara anak rad hujah hak pertama. Beza kalau tuhfah dengan nihayah. Tuhfah dengan nihayah dia gila sikit lah. Kadang-kadang dia buat hujah. Dia ajar kita cara berhujah dalam mazhab Syafi'iyah. Macam mana cara nak berhujah. Itu dalam tuhfah dan nihayah. Dia tuhfah nihayah ni dia kadang-kadang tak sebut sangat khilaf tu. Yang banyak sebutnya hak tadi kita sebut 3 tu. Kadang-kadang Mughnil Muhtaj. Mughnil Muhtaj pun kadang-kadang disebutkan khilaf tersebut. Kerana ikut Syekh Romli. Okay. Kalau tuhfah dengan Syekh Romli nihayah ni dia jaranglah sebut khilaf. Hanya ikut Imam Nawawi je. Kalau kata-kata asah, dia bahaskan kenapa asah. Dan jarang sekali ataupun taklah sekerat mungkin dia sebut khilaf pada setiap pendapat yang kata asah dan mukabil asah. Kemudian, bapa menikahkan anak lelakinya yang kecil dengan perempuan yang terdapat keaiban. Okay, sekarang ni bapa lelaki nak menikahkan anak lelaki yang kecil, anak budak-budak lagi lah, dengan perempuan yang ada aib. Aib contoh buta. Perempuan buta, perempuan potong anggota, boleh ke tak? Syekh Ad-Damili rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa bapa tidak boleh juga menikahkan anak lelakinya yang kecil dengan perempuan yang mempunyai aib. Bahkan aib tersebut membolehkan sabit khiyar. Makna boleh pilih untuk cerai dan juga teruskan. Seperti farah yang tersumbat dengan daging, farah yang tersumbat dengan tulang, penyakit juzam, sopok dan gila. Semua ni antara perkara-perkara yang boleh khiyar. Nanti akan datang kita akan bahas bab cerai. Perkara-perkara yang kalau ada aib boleh minta khiyar. Mana boleh minta cerai. Khiyar ni pilihlah. Boleh minta cerai dan boleh teruskan perkahwinan tersebut. Hal ini kerana ia bertentangan dengan kesukaan dan kegemaran manusia kepada nikmat berpasangan. Ni illah. Illah kenapa tidak sah? Kerana dia bertentangan muqabil dengan kesukaan manusia secara tabiat. Nikmat berpasangan ni, orang tak mau berpasangan orang yang ada aib. Orang yang ada penyakit juzam, gila. Pada asal tabiatnya tak suka lah. Tiba-tiba pak dia pergi nikahkan dengan perempuan yang tersebut. Maka tidak sah. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj la ma'rifati al-fadhil minhaj bahawa terdapat pandangan kedua yang mengatakan sah pernikahan tersebut, akan tetapi sabit hak khiyar selepas anak lelakinya itu balik. Ada yang kata sah juga, tapi boleh khiyar lelaki tersebut bila sudah balik. Boleh khiyar lelaki tersebut bila sudah balik. Hak tadi tak boleh menikahkan lelaki yang kecil dengan perempuan yang punya aib, bahkan aib tersebut bolehkan khiyar. Dia hanya beritahu bahawasanya aib tu boleh buat khiyar. Hak tadi hak pertama tu tidak sah sejak awal. Sebab apa? Sebab ada aib yang mana aib tu boleh berlaku khiyar. Pandangan kedua pula kata, bezanya pandangan kedua kata sah. Tetapi lelaki tadi bila nanti balik boleh untuk khiyar, untuk cerai atau teruskan. Sebahagian ulama menghukumkan tidak sah jikalau bapa menikahkan anak lelakinya yang kecil dengan perempuan yang tersumbat farahnya dengan daging atau tulang kerana menghabiskan harta pada farah yang tidak memberi manfaat. Ni masalah lain pula. Dia menikahkan anak lelaki hak kecil dengan perempuan yang tersumbat farah dengan daging ataupun tulang. Sebab apa tak sah? Ilat dia menghabiskan harta pada farah yang tak beri manfaat. Kerana farah yang beri manfaat ialah farah yang boleh dicocoh oleh zakat. Tu bahasa dia. Farah yang beri manfaat ialah farah yang boleh dicocoh dengan zakat dan boleh membuahkan, boleh memberanakkan anak. Itu yang farah yang bermanfaat. Jadi kalau dia menikahkan anak lelaki dengan perempuan tersebut, buang harta. Jadi buang harta hukum dia haram. Tu contoh. Tad'i'ul mal. Menghabiskan harta, membazirkan harta kepada benda yang tak ada faedah. Maka tak sahlah pernikahan itu. Tu dia punya ilah tidak sahnya. Bapa menikahkan anak lelakinya yang kecil dengan perempuan yang buta. Ini ada aib lah. Tapi kalau buta dia ada khilaf. Tadi keaiban tu umum. Buta pun termasuk sekali. Hal ini dikhususkan buta. Mana ada khilaf. Ada perbahasan yang terperinci tentang buta. Berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap bapa yang menikahkan anak lelakinya yang kecil dengan perempuan yang buta. Ada khilaf.
Pandangan pertama sah pernikahannya. Tetapi pandangan asah menurut Imam Al-Bulqini rahimahullahu taala tidak diharuskan dan tidak sah pernikahannya. Sebab apa? Dia kata, Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj bahawa perkara ini berlaku kerana menikahkan anak kecil itu berdasarkan maslahah. Kerana kaedah untuk menikahkan anak kecil ini berdasarkan maslahah. Jadi ada tak maslahah budak kecil nak menikah dengan perempuan yang buta? Tak ada maslahah. Apa maslahah dia itu? Hak tadi kata memberikan hak maslahah tadi yang disebut takut dibimbangi zina. Untuk mengelak daripada zina, itu masalah dia ialah berkahwinkan dengan lelaki, dengan seorang perempuan. Jadi sekarang ni budak ni budak kecil. Tidak dibimbangi untuk berlaku zina kerana tidak ada syahwat. Kemudian nikah pula dengan orang buta, maka tidak ada manfaat. Maka pernikahan sebegini tidak membawa kepada kebaikan, bahkan memberikan kemudaratan kepada anak lelaki yang kecil tersebut kerana nak jaga orang buta tersebut dalam keadaan dia tidak ada tidak ada keinginan, tidak ada syahwat ataupun tidak ada dorongan untuk bernikah dengan orang sedemikian. Habis. Bapa menikahkan anak lelakinya yang kecil dengan perempuan yang tua. Tua pula. Jadi budak tu 8 tahun nikah dengan perempuan 150 tahun. Bapaknya yang menikahkan dia. Adakah sah ataupun tidak? Khilaf juga. Berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap bapa yang menikahkan anak lelakinya yang kecil dengan perempuan yang tua. Khilaf ulama. Pandangan pertama sah pernikahannya. Pandangan kedua pandangan asah. Menurut Imam Al-Bulqini rahimahullahu taala tidak diharuskan dan tidak sah pernikahannya. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj ila ma'rifati al-fadhil minhaj bahawa perkara ini berlaku kerana menikahkan anak yang kecil itu berdasarkan maslahah. Elak sama ya. Maka pernikahan sebegini tidak membawa kepada kebaikan, bahkan memberikan kemudaratan kepada anak lelaki yang kecil tersebut. Dia dalam kitab Mughnil Muhtaj tu dia sebut sekali, jadi kita ceraikan masalah. Supaya nampak jelas sub topik tu. Sama jugalah ni, bapa menikahkan anak lelakinya yang kecil dengan perempuan yang tiada sebahagian anggotanya. Contoh anggota kaki tak ada. Khilaf sama hak tadi juga. Berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap bapa yang menikahkan anak lelaki yang kecil dengan perempuan yang tiada sebahagian anggotanya. Pandangan pertama kata sah pernikahannya. Pandangan kedua merupakan pandangan asah menurut Imam Al-Bulqini rahimahullah, baca sampai habis. Sama. Iaitu tak beri manfaat. Tak beri kebaikan. Jadi mana 3 masalah yang samalah. Buta, tua dan juga perempuan yang tak ada sebahagian anggota. Khilaf ulama. Pandangan pertama sah. Pandangan asah tidak sah. Tidak sah kerana apa? Tidak ada kebaikan kepada orang lelaki, anak kecil lelaki tadi untuk menikah dengan orang perempuan sedemikian. Habis. Bapa menikahkan anak lelakinya yang gila dengan perempuan yang buta. Beza dengan yang kecil. Hak ni yang gila. Mana yang gila ni makna dia balik. Dia gila kemudian nikah dengan perempuan yang buta. Berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap bapa yang menikahkan anak lelakinya yang gila dengan perempuan yang buta. Pandangan pertama sah pernikahannya. Pandangan kedua sama sebiji macam tadi. Dia pecah masalah je. Baca sendiri tu sama je macam tadi. Itu pandangan asah tidak sah juga kerana tidak ada kemaslahatan, tidak ada kebaikan. Sama juga satu topik seterusnya, bapa menikahkan anak lelakinya yang gila dengan perempuan yang tua. Dia ulang balik ya. Sama juga khilaf, sah dengan tidak sah. Baca sendiri tu. Ringkas ya. Bapa menikahkan anak lelakinya yang gila dengan perempuan yang tiada sebahagian anggotanya. Sama juga. Sah dengan tidak sah. Sah dengan tidak sah. Begitu juga satu topik seterusnya sama berlaku tu. Sama dah. Bapa menikahkan anak perempuan yang kecil dengan lelaki yang buta. Hak ni tak sama. Ni tak sama. Bapa menikahkan anak perempuan yang kecil dengan lelaki yang buta. Tadi bapa menikahkan lelaki yang kecil, ni perempuan kecil pula. Berlaku persisihan pandangan ulama terhadap bapa yang menikahkan anak perempuan yang kecil dengan lelaki yang buta. Pandangan pertama sah pernikahannya. Pernikahannya adalah pernikahan yang sah. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj ila ma'rifati al-fadhil minhaj ataupun syarah minhaj bahawa perkara yang dapat difahami daripada perkataan kebanyakan ulama menzahirkan sah pernikahannya. Hal ini kerana wali bagi
anak perempuan yang kecil tersebut hanya boleh menikahkannya secara ijbar. Secara ijbar makna secara paksa dengan lelaki yang sekufu sahaja. Maka Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah menyatakan dalam Tuhfah bahawa orang lelaki yang buta dengan anak perempuan yang masih kecil itu sekufu. Pandangan pertama dia kata sah. Kerana apa? Kerana sekufu. Anak perempuan yang kecil dengan lelaki yang buta, dia kata sekufu. Maka bila sekufu sahlah. Wali mujbir mengijbarkan, menggunakan hak ijbarnya untuk memaksa anak perempuannya untuk nikah dengan lelaki buta. Tetapi pandangan yang asah menurut Imam Al-Bulqini rahimahullahu ta'ala tidak diharuskan dan tidak sah pernikahannya. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Al-Fadhil Minhaj bahawa perkara ini berlaku kerana menikahkan anak perempuan yang kecil itu berdasarkan maslahah. Maka pernikahan sebegini tidak membawa kepada kebaikan, bahkan memberikan kemudaratan kepada anak perempuannya yang kecil tersebut. Ilat dia sama macam sebelah. Cuma beza sikit saja. Beza sikit saja, iaitu yang pandangan pertama sah tu kerana dia kata sekufu. Dan bapa bila menikahkan orang yang sekufu boleh, maka boleh menikahkan. Pandangan kedua kata tak sah kerana tidak ada maslahah dan kebaikan bagi perempuan kecil tersebut untuk menikah dengan orang buta. Habis. Wallahu a'lam. Situ lah lu. Ada soalan? Hari Rabu haid pula. Hari Rabu tak tahan tu. Ada soalan? Ha? Maksudnya bapa menikahkan lelaki memang ada hak pada bapa untuk menikahkan anak lelaki kecil. Ya, anak lelaki kecil dengan gila bapa boleh nikahkan sebab dia jadi wali. Lah anak lelaki yang kecil dengan gila tak boleh terima nikah. Jadi pak dia lah yang jadi wali ataupun wakil untuk terima nikah tu. Jadi dia boleh menikahkan. Dia ada hak kewalian untuk menikahkan anak kecil dia. Dia gini, kan itu kita mengaji Zatul Itibah, kita kata suami yang mempunyai hak tolak. Adakah suami hak tak memiliki hak tolak? Ada, iaitu orang gila dan anak kecil. Jadi kalau contoh suami dia orang kecil, budak-budak, dia nak tolak isteri dia, tak sah. Wali dia boleh sah tolak isteri dia. Sebab wali dia ada hak milik tolak untuk tolak isteri dia. Yes, maksudnya wali tu ada pernikahan wali tu yang mengkabul lah. Mengkabul lah. Mengkabul. Kayu? Betul tak betul? Itu apa dia? Pas sindrom lah. Tu kena tengok tahap kesedaran. Tu kena rujuk pakar doktor lah. Macam bab puasa orang tanya. Adakah sah puasa dia? Kena tengok lah. Tahap dia tu kalau teruk sampai tahap doktor kata dia sama orang gila, kau sama. Kalau tahap kata dia belum gila lagi, dia masih ada kesedaran, maka dia macam orang biasa. Tu ada dalam mufti wilayah kot. Ada dalam kitab turah ada. Dia tulis apa? Al-Mu'tah ke apa? Orang yang kebengongan. Kita pernah jawab soalan tu. Orang bab puasa. Orang tanya, orang Down syndrome ni sah ke puasa? Kita pun cari-cari ada. Dia punya perkataan tu. Arab tu. Dia khilaf. Sama ada dia kiyah dengan orang gila, dia kiyah dengan orang tidur, dia kiyah dengan orang pingsan. Tu. Jadi kena ikut keadaan lah. Dia tu tahap Down syndrome dia tu macam mana? Kena rujuk doktor lah. Kalau dia tahap memang hilang akal, nak gila. Kalau tahap kesedaran dia masih ada, maka dia macam orang biasa. Gitu. Wallahu a'lam. Tu dah soalan. Ada lagi soalan. Hari Rabu mencabar. Ahad orang ada kelas. Lagi? Apa yang dia ada hak ijbar. Bapak yang tak ada ijbar tidak sah. Jadi
tu nikah tidak setuju tidak sah kahwinan. Siapa yang tak setuju? Perempuan tak setuju. Kalau ada hak ijbar, tidak ada syarat untuk setuju ataupun tidak perempuan tu. Cuma aula dan sunatnya minta keizinan. Contoh ia ijbar tapi tak sekufu. Tak sekufu tak sah. Tak sah. Tak perlu izin lah, memang tak sah. Tak sah. Tapi kalau dia sekufu, tak perlu pada keizinan perempuan kerana itu hak ijbar untuk bapa. Cuma sunat minta izin. Tu ya. Itu dah lah. Minggu lepas. Dia dulu realiti perkahwinan di Malaysia kan. Dr. Kodi tak lain. Tak lain ada bukan setuju tak. Setuju ke tak? Tak tahu itu. Ya, betul ya gitu. Tak tahu itu. Biasa bukan orang tanya. Ni bakal suami ni betul ke tak? Rasa ada tanya. Kan ada yang tak tanya. Kayak aku pernah tengok, kita tengok live tu ada orang, ada qadi, bukan qadi lah, orang akad nikah tu tanya. Ni betul lah suami ni Muhammad sekian bin sekian. Dia pun angguk. Sah. Itu. Tak kira tahu tu. Kira dapat izin ke tu. Sebab yang wakil yang menikah akad nikah ni kira wakil wali tu nak nikah kan. Zahir gitu lah. Tak semesti kata, ya saya setuju gitu. Dia tu kira redha lah. Lagi? Online tak ada online? Online. Sur. Ni. 3. Siapa? Di sini kadang yang jual dia tak boleh detect. Tak detect je lah? Tak detect tempat orang lain. Ni 12 orang? Jadi tak ia lain. Itu? Bila renew balik pada tapi tak putus kan? Tak putus tak apa. Yang terputus habis. Okey, tak ada. Wallahu a'lam. Kita jumpa pula hari Rabu yang mencabar. Bab haid. Bab apa itu? Bab haram tak habis. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.